Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kita lagi pada kali ini. Saya akan menunjukkan satu tutorial bagaimana menggunakan satu digital tools yang dinamakan Bansi. Di mana Bansi ini adalah satu alat penciptaan digital yang membolehkan pengguna mencipta kandungan interaktif dan juga multimedia seperti pembentangan, digital storytelling, poster, kad dan banyak lagi. Ia menyediakan pengguna dengan pelbagai alat termasuk template, latar belakang, stickers, animasi, video, audio dan banyak lagi yang boleh disesuaikan, yang boleh digunakan untuk mencipta kandungan yang lebih menarik dan visual yang lebih interaktif. Bansi ini direka bentuk untuk digunakan dalam konteks pendidikan, perniagaan dan juga peribadi yang mana boleh digunakan untuk membuat pembentangan dan banyak lagi aktiviti yang boleh digunakan dengan lebih menarik. Selain itu, Bansi ini membenarkan pengguna untuk bekerjasama ataupun kolaborasi dan berkongsi ciptaan mereka dengan orang lain dalam masa yang nyata. Beberapa perkara yang perlu ditunjukkan sebelum ini bahawa Bansi ini juga dapat digunakan untuk dijadikan sebagai tugasan kepada pelajar untuk menjadikan pembentangan yang lebih menarik, projek pelajar, alat untuk kolaboratif, portfolio digital dan juga apa-apa penilaian ataupun aktiviti yang digunakan oleh guru untuk menilai tahap penguasaan pelajar masing-masing. Jadi mari kita lihat bagaimana penggunaan digital tool ini. Pertama kali, anda semua akan diminta untuk masukkan alamat Bansi ini ataupun kita panggil addressnya di bahagian search engine anda, di mana anda perlu masukkan app.edu.bansi.com. Jadi anda akan masuk ke bahagian login dan juga sign up page seperti yang tertera pada skrin anda sekarang ini. Okay. Jika anda mempunyai akaun Bansi, anda terus boleh masuk login, ataupun jika anda belum masih mempunyai sebarang akaun Bansi, sila sign up terlebih dahulu. Bagi saya yang sudah mempunyai akaun Bansi, saya terus ke button login. Dan di sini anda diminta untuk masukkan sama ada email ataupun menggunakan sign in with Google, sign in with Microsoft dan juga sign in with Apple. Jadi lebih mudah untuk saya yang pengguna Google account untuk terus sign in menggunakan Google. Apabila anda klik kepada sign in with Google, anda diminta untuk memilih akaun Google mana, Gmail mana yang anda ingin gunakan. Dan dia akan membawa kepada paparan dashboard, interface dashboard bagi Bansi, di mana di bahagian atas sebelah kiri anda akan dapat lihat beberapa option iaitu classes, Bansis, boards dan juga Bansis ini juga boleh digunakan dalam untuk mencipta dan juga dikongsi meeting ataupun mesyuarat dalam Microsoft Teams. Dan Bansi ini juga menyediakan satu features yang sangat menarik iaitu Ideas Lab, di mana kita boleh gunakan untuk mendapatkan idea-idea yang menarik daripada semua pengguna Bansi seluruh dunia. Kita juga dapat mencipta kita punya bahan tersendiri daripada kosong. Dan di sebelah kanan sedikit kita ada notification. Dan di hujung sekali adalah setting kepada akaun masing-masing. Jadi kita lihat satu persatu bagaimana menggunakan Bansi ini. Pertama kali saya ingin tunjukkan kepada anda bagaimana kita untuk mencipta kelas, kerana apabila kita mencipta kelas, kita boleh invite ataupun menjemput pelajar-pelajar kita untuk masuk dan mengikuti pengajian menggunakan Bansis. Okey, jadi anda perlu tekan classes. Di sini saya telah meletakkan beberapa kelas yang saya gunakan. Dan mari kita lihat bagaimana mencipta kelas. Anda perlu mencari ikon tambah ini dan anda perlu menekan new class. Dan di sini akan meminta anda masukkan class name. Ya, saya masukkan contohnya 6 Centella. Subjeknya adalah optional tapi lebih baik anda masukkan iaitu science.
Dan grade-nya mengikut tahap pelajar masing-masing. Dan apabila selesai mengisi semua tempat kosong, anda tekan create. Dan anda akan lihat di sini ada satu kelas 6 Centella yang kita baru siapkan tadi. Dan kita boleh lihat ada kod. Dan student masih zero kerana kita masih belum menjemput pelajar untuk masuk mengikuti kelas kita. Dan kod ini, RZP3 ini, anda boleh kongsikan kepada pelajar anda untuk mereka mengikuti ataupun join kelas yang anda telah siapkan. Di sini ada 3 button, 3 dotted, di mana anda tekan, anda boleh rename ataupun achieve-nya. Okay. Apabila anda menekan butang 6 Centella tersebut, kelas yang anda telah cipta, anda boleh lihat di sini senarai student, pelajar yang anda akan libatkan. Tapi di sini masih kosong dan kita masih belum menjemput mana-mana pelajar. Kemudian di sebelah kanannya adalah assignments, di mana di sini akan dipaparkan tugasan-tugasan yang kita ataupun guru arahkan kepada pelajar untuk dilakukan sama ada dalam kumpulan individu. Kemudian di sebelah kanan sekali ada kelas kod, iaitu yang saya sebutkan tadi, RZP3, di mana ia boleh dikongsi kelas kod tersebut untuk pelajar mengikuti ataupun join the class. Dan di sini anda lihat ada add assignment, di mana kita akan buat satu assignment sebentar lagi. Saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana ingin menambah tugasan kepada pelajar. Dan kita balik semula ke classes. Okey, sekarang ada 3 classes yang saya buat. Dan seterusnya kita ke tab Bansys. Okay. Tab Bansys ni adalah step utama page yang kita, apabila kita login, dia akan terus masuk ke Bansys ini, di mana dia akan menunjukkan bahan-bahan pembelajaran yang kita akan gunakan, di mana sebelum ini saya telah mencipta Planet Tahun 6 dan juga MyAim. Dan kita juga boleh berkongsi bahan-bahan kita ataupun berkongsi dengan rakan-rakan kita dengan mana-mana pengguna Bansi yang lain dengan share with me ataupun pelajar orang lain boleh berkongsi dengan kita. Dan kemudian ada tab boards, di mana di sini merupakan salah satu features untuk digunakan untuk kita pamerkan nota-nota untuk dirujuk oleh pelajar. Dia seperti notice board. Dan kemudian kita terus ke Ideas Lab. Paparan Ideas Lab di sini anda akan lihat bahawa kita boleh dapat inspirasi daripada guru, pelajar ataupun mana-mana pengguna seluruh dunia untuk dapatkan idea menjadikan pengajaran kita lebih inovasi dan juga interaktif. Okay? Di sini anda akan lihat bahawa terdapat banyak template-template yang boleh kita gunakan, tetapi kita perlu adaptasinya mengikut kesesuaian dengan tahap pelajar dan juga kandungan pembelajaran kita yang kita akan gunakan bersama pelajar. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita ingin membuat satu template ataupun alter ataupun edit satu template yang digunakan bagi mengajar pelajar saya berkenaan satellite ataupun satelit. Okay? Jadi saya letak di sini, saya tulis okay, satellite, saya cuba. Kita search. Dan ada satu pilihan berkenaan reflect on the importance of space travel berkenaan satellite. Mari kita lihat. Jadi apabila anda ingin edit ataupun menggunakan template ini, anda boleh tekan create this. Dan anda perlu menekan edit. Ia akan membawa anda ke paparan berikut. Okey. Di sini adalah paparan di mana anda boleh lihat copy of the Space Explorer Project, di mana kita mendapatkan salinan daripada template yang telah disediakan oleh pengguna Bansi yang lain berkenaan satellite. Jadi, saya tunjukkan kepada anda bagaimana kita ingin mengubah tajuk tugasan ini. Okey, kita buang, copy. Dan anda mungkin boleh masukkan nama kelas anda, 6 Centella. Okay. Dan yang menariknya di sini adalah setiap perubahan yang anda lakukan, ia akan auto save. Dan lihat di sini bahawa ini adalah paparan utama, di mana pelajar anda akan edit ataupun mengemas kini mengikut kesesuaian masing-masing.
mana mereka akan masukkan nama mereka di sini dan ataupun kelas. Mereka boleh menambah gambar mereka di sini. Jadi saya tunjukkan kepada anda bagaimana kita ingin menambah elemen-elemen multimedia ke dalam template ini. Di sebelah kanan adalah di mana terdapat satu bahagian items, di mana terdapat pelbagai multimedia elemen yang kita boleh gunakan. Jika anda ingin menggunakannya, contohnya saya tunjukkan di sini, anda menggunakan roket ini, anda perlu klik roket dan roket ini akan timbul di bahagian template dan lain-lain lagi. Okey. Dan jika anda ingin edit, anda boleh tarik saja roket tersebut. Mungkin anda mengikut kesesuaian, mengikut aktiviti masing-masing, maupun mengubahnya dari segi saiz dan lain-lain lagi. Jika anda ingin dapatkan lebih bahan, anda perlu tekan butang tambah di sini. Anda lihat di sini bahawa anda boleh menambahkan teks, shapes, drawing, bangsis 3D, bangsis animation, stickers, message, emoji. Anda juga boleh masukkan YouTube channel di sini. Dan jika anda ingin mengupload ataupun memuat naik bahan yang terdapat dalam komputer anda perlu tekan uploads ataupun import URL, record video, take photos dan macam-macam lain lagi. Okay. Jadi anda juga boleh menukar background mengikut kesesuaian anda. Mari kita lihat bagaimana bangsa ini dapat menghasilkan tugasan yang mana pelajar anda perlu menyiapkannya mengikut individu ataupun berkumpulan. Okay. Apabila masuk ke slide nombor 2, anda lihat di sini ada satu tajuk iaitu How do satellites benefit a society? Maksudnya di sini pelajar anda akan masukkan idea dan juga pemikiran mereka in what ways are satellite beneficial to our society. Explain below dan pelajar anda boleh menulis di sini. Okey. Dan hanya edit saja. Dan dia mungkin boleh menambah elemen-elemen multimedia lain seperti satellite, lain-lain lagi untuk dijadikan presentation mereka lebih menarik. Dan seterusnya, what invention do we have as result of space exploration? Anda juga boleh mengubah mengikut kesesuaian tahap dan juga learning outcome pelajaran anda masing-masing. Dan apabila selesai, anda boleh preview. Dan ia akan membawa kepada paparan seperti berikut. Okey. Mana boleh menjadikan autoplay dan sebagainya untuk presentation atau yang guru boleh memberi maklum balas terhadap apa-apa idea daripada pelajar mereka dengan lebih menarik. Dan ia boleh juga dikongsi melalui butang share di sini, melalui codes, di mana anda boleh copy codes ini untuk dikongsi bersama pengguna-pengguna yang lain. Share with nanti user, share to boards, email, social media, and you can download. Kita boleh juga download dengan menggunakan file PDF. Okay. Baik. Sekarang kita back to dashboard. Dan anda akan lihat di sini ada salah satu tugasan tambahan berkenaan Space Explorer tentang satelit yang tadi kita lakukan dan bagaimana kita ingin menjadikannya tugasan kepada kelas kita. Kita tekan classes, masuk ke 6 sentela yang telah kita lakukan tadi dan anda boleh menambah student di sini ataupun student tersebut boleh copy kod di sini. Kita ke button assignment dan kita add assignment. Berkenaan contohnya kita masukkan tajuk satellites. Please complete the template with your ideas. Dan kita boleh masukkan bangsis yang kita ciptakan tadi. Contohnya, ini. Dan kita submit. Yang dia kita pampar di sini. Dan kita boleh masukkan tarikh mengikut kesesuaian tugasan kita. Dan kita tekan submit. Dan tugasan tersebut akan terpampar di bahagian assignment. Alright. Jadi, kita akan lihat di sini apabila pelajar kita submit assignment tersebut,
Kita akan lihat bilangan yang telah hantar tugasan tersebut. Anda juga boleh mendownload segala tugasan yang pelajar anda telah lakukan dan siapkan dengan menekan butang download di sini, di mana ia akan download dan juga kita boleh memberikan grades tentang pencapaian pelajar masing-masing. Okey. Jadi itu saja daripada saya berkenaan Bansis ini, di mana kalau kita lihat di sini bahawa secara keseluruhannya Bansis ini boleh dijadikan sebagai alat yang berkesan dalam pengajaran dan juga pembelajaran dalam dirajah dan juga mungkin pembelajaran secara distance learning. Ia menyediakan platform kepada pelajar untuk mengekspresasikan diri mereka melalui kerja-kerja mereka secara lebih kreatif dan dapat bekerjasama dengan pelajar-pelajar yang lain untuk menjadikan pembelajaran mereka lebih bermakna dan lebih menarik. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.